Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum jami'an? Assalamualaikum. Kaifa halukum jami'an? Okay, baik. Atamanna lakum fi sa'adah wa fi sihatin shifaan ajil. Okay, baik. Qabla sanabda'u durusuna hazal yawm. Hayya naqra'u du'a ma'i. A'udzu minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal basar wal junun wal juzam wa min sayyiatil asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk dan mengerikan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, taib. Boleh buka buku masing-masing Muka surat Samaniyah wa Ishrun. Muka surat 27. Maaf Ustazah ni first time buat live ni, saya tak reti sangat. Okey, taib. 27 dah siap? Ajib an asilatil atiyah. Okey, al-an hazal yaum kita akan masuk bahagian qawaid. Okey, muka surat ni. Qawaid. Fi'lul mudhari'. Okey, hal antum kullukum ta'rifun ma makna fi'lul mudhari'? Okay, sekejap Ustazah tak nak fokus kat muka Ustazah lah. Ustazah tunjuk dekat dalam buku Sekejap. Okay, hari ni kita akan masuk bahagian qawaid. Tengok buku masing-masing Okay, ma makna fa'lul mudhari'? Fa'lul mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Okey, sebelum ni Ustazah ada suruh hafal kan? Okey, jadi kalau dah hafal lebih mudahlah untuk kita belajar. Okey, tengok yang nombor 1 ni. Lahis. Apa makna lahis? Lahis, perhatikan. Okey, yang pertama, anta. Anta ketika fi'lul mudhari' perlu tambah apa? Anta, penambahan ta di hadapan. Tumaris. Okey, anta tumaris. Yang kedua, antuma. Apa makna antuma? Antuma dua orang, sama ada dua orang lelaki dan dua orang perempuan, sama sahaja. Okey, ketika antuma, apa yang perlu kita tambah? Penambahan ta di hadapan dan ya nun di belakang. Tumarisani. Okey, jelas? Kemudian, anti. Anti untuk siapa? Untuk awak seorang perempuan. Okey, tadi anta seorang lelaki. Anti, awak seorang perempuan. Apa penambahan untuk anti ketika fi'lul mudhari'? Penambahan ta di hadapan dan ya nun di belakang. Jadi apa? Tumarisina. Okey, seterusnya. Antuma. Antuma ni sama dengan antuma yang sebelah sini. Untuk lelaki, kamu berdua antuma. Untuk perempuan sama, kamu berdua pun antuma. Penambahannya pun sama. Ta di hadapan dan ya nun di belakang. Tumarisani. Okey, jelas? Okey, taib. Okey, nombor 2, tatbik. Tatbik ni cara aplikasi. Bagaimana kita nak aplikasikan
fi'lul mudhari' ketika anta. Contohnya, mata tumarisu hiwayataka ya Ahmad. Mata, bilakah awak melakukan hobi awak wahai Ahmad? Okey, nampak dekat bahagian tumarisun dan hiwayataka. Tumarisun ni fi'il apa? Okey, sorry, tumarisun ni fi'il, iaitu kata kerja. Hiwayah ni isim. Okey, bila ketika anta, fi'ilnya mestilah tambah ta di hadapan. Jadi, tumarisun. Kemudian ketika isim, disebabkan ini adalah isim dhamair muttasilah. Ingat tak kita belajar beberapa minggu yang lepas mengenai dhamair muttasilah. Yang kita belajar ismuka, ismuki. Sama dengan ni. Dhamair muttasilah ni. Isim bertambah dengan dhamair. Okay, ingat tak? Menunjukkan kepunyaan. Hiwayah ni kan hobi. Hobi siapa? Hobi awak. Awak tu laki ke perempuan? Anta kan? Jadi kena guna kaf berbaris atas. Hiwayataka. Okey, jelas? Ini ka ni isim dhamair anta. Sebab itulah dia jadi ka, kaf berbaris atas. Sebab ni anta. Okey, kedua, tengok yang nombor 2. Ini sama maksudnya sama. Bila anti mata tumarisina hiwayataki ya Hamidah, makna yang sama. Bilakah awak melakukan hobi awak wahai Hamidah? Okey, jadi kat sini kita tengok dulu bahagian fi'il dia tumarisin dan hiwayataki ialah isim. Okey, ketika fi'il bagi anti, fi'il mudhari' ketika anti mestilah tambah ta di hadapan dan ya nun di belakang. Tak sama dengan anta tadi. Untuk perempuan mesti tambah ya nun di belakang. Jadilah tumarisin. Okey, ketika dhamair muttasilah ni dia bersambung dengan isim, mestilah dhamair muttasilah belakang ni mestilah berbaris kaf berbaris bawah. Sebab kaf berbaris bawah ni menunjukkan anti. Hobi siapa? Hobi awak seorang perempuan. Sebab itulah kena guna ki. Ingat dhamair muttasilah. Okey, kemudian ketika antuma. Okey, ketika antuma, makna antuma? Antuma, kamu berdua. Tak kisah lelaki atau perempuan. Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Okey, contohnya. Yang pertama. Mata tumarisani hiwayatakuma ya Ahmad wa Samir. Nampak tak? Ada dua orang lelaki sini. Satu namanya Ahmad. Kedua namanya Samir. Okey, ketika ada dua orang lelaki di hadapan kita, kita nak tanya dia, bilakah awak melakukan hobi awak? Tengok bahagian fi'il ni. Apa yang tambah? Ta di hadapan dan ya nun di belakang. Tumarisani. Mata tumarisani. Bilakah awak melakukan? Kemudian kita tengok bahagian isim, bahagian dhamair muttasilah ni. Tengok penambahan apa di belakang. Disebabkan ini ada dua orang lelaki, kita kena tambah kuma. Hobi siapa? Hobi awak berdua lelaki. Macam mana nak tambahkan dekat isim ni? Kena tambah kaf dan mim alif di belakang. Hiwayatakuma. Kuma ni menunjukkan antuma tadi. Awak berdua. Hobi kepunyaan awak berdua. Okey. Jadi mata tumarisani hiwayatakuma ya Ahmad wa Samir. Sama juga dengan untuk dua orang perempuan. Kamu dua orang perempuan. Okey, kita tengok contoh dia. Mata tumarisani hiwayatakuma ya Hamidah wa Zainab. Bilakah awak berdua melakukan hobi awak berdua wahai Hamidah wa Zainab? Okey, tengok dekat bahagian fi'il dia. Fi'il dia penambahan apa? Sama je dengan atas ni.
ta di hadapan dan ya nun di belakang. Mata tumarisani. Bilakah awak berdua melakukan? Tengok bahagian isim pula. Isim ni yang bersambung dengan dhamair. Bagaimana untuk perempuan? Sama juga dengan atas ni. Kuma, penambahan kuma di belakang. Hiwayata kuma. Hobi kepunyaan awak berdua perempuan. Jadi keseluruhannya mata tumarisani hiwayata kuma ya Hamidah wa Zainab. Okey, jelas? Okey, nanti Ustazah akan kasih homework. Kamu kena tukarkan. Bagaimana ketika anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Sama konsep macam ni. Tapi Ustazah akan tukar misal yang lain. Okey? Okey, tengok muka surat sebelah. Muka surat 29. Lahis. Sekejap Ustazah nak tengok sekejap siapa yang, berapa ramai yang live ni. Baru 11 yang live. Kelas kita ni ada berapa orang? 21 orang. Yang lain mana? Tidur. Habis Ustazah ajar ni, kalau masih 11 lagi, Ustazah anggap yang lain-lain tak online Dalam kelas nanti Ustazah akan tanya, siapa 11 orang ni? Yang lain-lain tu mana? Baik. Dah kurang pula 10 orang. Nasiblah kurang Okey. Muka surat 29 ni, lahis. Lahis, perhatikan. Tadi kita dah terangkan bahagian anta, antuma, anti. Kemudian kita masuk pula bahagian huwa, huma. Huwa, huma, hiya, huma. Kurang ada yang tak faham? Okey, sekejap. Ustazah jelaskan lagi Siapa match show ni? Match show. Itulah susahnya kalau kita ni tak jumpa depan-depan. Okey, contoh bahagian anta, anti, antuma tadi ketika fa'il mudhari'. Okey, saya jelaskan betul-betul makna fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Oh, kelas rap. Okey, fine. Kita pergi teruskan. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang ataupun yang akan berlaku. Okey, Ustazah kasih contoh lain. Sekejap. Okey, kita bagi azhabu. Apa makna azhabu? Saya pergi ilal jami'ah, ke universiti, ma'a sodiki, bersama sahabat saya. Okey, azhabu ilal jami'ah ma'a sodiki. Saya pergi ke universiti bersama sahabat saya. Okey, Ustazah akan highlightkan bahagian fa'il dan isim. Apa itu fa'il? Fa'il adalah kata kerja. Apa itu isim? Isim adalah kata nama. Mana kata kerja yang perlu kita tukarkan? Dekat sini. Azhabu ni fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Kemudian dhamair muttasilah, isim yang bertambah dengan dhamair. Ni. Sodiki ni. Sodiki ni adalah isim yang telah bersambung dengan dhamair, iaitu ad-dhamair al-muttasilah. Ingat tak? Yang menunjukkan kepunyaan. Contohnya, kepunyaan awak, nama kepunyaan awak, beg awak, pen saya, pen dia. Ingat tak muka surat 3? Kita dah belajar sebelum ni muka surat. Sekejap.
Okey. Ni level 1. Sem lepas awak dah belajar dah Dhamma al-Muttasilah ni. Mana? Ni. Dhamma al-Muttasilah ni. Contohnya kita nak kata ini student dia. Talibuhu, student dia seorang lelaki. His student. Bila his, kita ke tambah who di belakang untuk lelaki. Kalau student dia untuk dua orang perempuan, kena tambah huma. Ingat tak? Kalau yang sebelum ni kita belajar, kita guna ismuhu, ismuhuma, ismuhum, ismuha, talibuhuma. Ingat? Ni dhamma al-muttasilah ni. Isim yang bertambah dengan dhamma di belakang dia. Contohnya talibuhu, talibuhuma, talibuhum, talibuhuma, talibuhunna. Ingat? Menunjukkan kepunyaan dia. His, her, your. Okay, tak ingat juga study balik. Okay, jadi kita masuk balik bahagian ni tadi. Ke surat 28 tadi. Okey. Sodiki ni kawan siapa? Kawan saya. Ya ni menunjukkan ana. Sebab apa? Sebab siapa yang pergi? Saya pergi ke universiti bersama sahabat saya. Sahabat ni punyaan siapa? Punyaan saya tadi kan? Okey, jadi ketika anta, dia jadi macam mana? Tukarkan kepada anta. Azhabu jadi apa? Untuk lelaki jadi tazhabu. Anta tazhabu, awak pergi, sedang pergi ataupun akan pergi. Awak pergi ilal jami'ah, ke universiti, ma'a sadiq, bersama sahabat. Sahabat siapa sekarang ni? Kita nak kata sahabat awak, anta. Jadi kena tambah apa? Tambah kaf berbaris atas di belakang. Jadilah awak pergi ke universiti bersama sahabat awak. Okey? Jelas? Itu untuk anta. Kalau untuk anti, awak seorang perempuan, macam mana nak tukar kan? Kita tengok balik semula dekat bahagian fi'il ni. Kalau perempuan, fi'il mudhari' dia kena tambah apa? Ta di hadapan dan ya nun di belakang. Jadi apa? Tazhabina. Anti, awak, tazhabina, sedang pergi. Ila, ke al-jami'ah, university, ma'a sodi. Kalau awak perempuan, sahabat siapa ni? Sahabat awak seorang perempuan. Macam mana? Kalau anta, penambahan ka. Kalau perempuan, ki. Jadilah sodi kiki. Anti tazhabina ilal jami'ah ma'a sadiqiki. Awak sedang pergi ke universiti bersama sahabat awak, seorang perempuan. Okey, jelas? Okey, kemudian kita masuk pula antuma. Antuma ni untuk siapa? Awak dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan. Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Contohnya Zahaba ila jami'ah ma'a sadiqi. Jadi macam mana? Antuma, awak berdua sedang pergi. Jadi apa? Penambahan ta di hadapan dan alif nun di belakang. Ta di hadapan, taz, alif nun di belakang. Tazhabani. Antuma tazhabani ila al-jami'ah, ni semua sama je. Ma'a sahabat awak berdua. Jadi apa? Tengok balik kat Dhamma al-Muttasilah punya jadual tu. Jadi apa?
penambahan alif nun di belakang. Jadilah sadiqani. Sorry. Dhamair mutasilah Jadi apa? Sekejap. Kepunyaan awak berdua, antuma. Kepunyaan awak berdua jadi sadiquma. Sorry. Tengok balik jadual tu Maaf, sadiquma. Okey, jelas? Okey, ni contohnya Kita masuk pula bahagian huwa, huma, hiya, muka surat 29 ni. Kejap lagi Ustazah akan bagi contoh yang dalam buku ni kita tukarkan kepada huwa, huma, hiya Okey, kita buka muka surat 29. Lahis. Perhatikan. Huwa, huma, hiya, huma. Okey, untuk huwa ketika fa'il mudhari', apa yang perlu tambah? Ya di hadapan. Jadi apa? Yumarisu. Sekejap ni ada yang tanya ni, kenapa kena tambah kaf Ustazah? Itu memang dia punya penentuan. Tak boleh tukar. Yang dhamair mutasilah punya jadual ni tak boleh ubah. Sebab tu laka. Tengok ni. Tadi anta. Kalau untuk awak, kepunyaan lelaki kena tambah kaf ni. Nampak ni kaf. Memang kena tambah. Untuk lelaki kaf berada atas. Kalau perempuan, tengok anti, mesti kena tambah kaf baris bawah. Kalau awak dua orang lelaki atau perempuan pun kena tambah huma. Okey, jadi jadual ni memang kita boleh tukar. Ini memang dah ada punya dia punya penentuan dia. Kita tak boleh tukar-tukar sebarang Faham tak Alia Omar? Okey. Kita masuk ini bahagian tadi ni. Huwa tadi. Huwa kenapa kena tambah? Kalau huwa ketika fi'il mudhari' kena tambah yumarisu. Okey, ya di hadapan. Kemudian ketika dia dua orang lelaki. Allah. Kena tambah apa? Ya di hadapan dan alif nun di belakang. Yuma disani. Itu untuk huma. Kemudian hiya. Hiya kena tambah apa? Dia seorang perempuan. Ketika fi'il mudhari' kena tambah ta di hadapan. Jadi tumarisu. Kemudian dia dua orang perempuan. Kena tambah apa? Tumarisani. Penambahan ta di hadapan dan alif nun di belakang. Okey, jelas? Okey, saya akan terangkan balik misal dia. Kita tengok bahagian nombor 2, tatbik, cara pengaplikasian dia. Contoh yang pertama, huwa. Huwa ni siapa dia? Dia seorang lelaki. Huwa yumarisu hiwayatahu fil mal'ab. Dia melakukan hobinya di padang. Okey, bagaimana kita nak gunakan untuk huwa? Dia seorang lelaki, kena tambah. Kita tengok dulu fi'il dia. Ni fi'il dia, penambahan apa? Ya di hadapan. Yumarisu. Ketika isim dia, kena tambah apa kat belakang? Isim dia, dhamair mutasilah dia kena tambah apa? Untuk huwa kena tambah hu di belakang. Jadilah huwa yumarisu hiwayatahu fil mal'ab. Okey, jelas? Tengok bahagian. Okey, tengok bahagian soalan misal yang kedua. Ini huwa ni fi'il mudhari', dia tak letak pun siapa, Ahmad ke Muhammad, tak letak. Tapi yang nombor 2 ni dia letak nama Ahmad.
Ahmad sama jugalah sebab Ahmad ni huwa kan. Bila dia huwa, Ahmad ni seorang lelaki, samalah konsep dia, kena juga guna ketika fi'il kena letak ya di hadapan, ketika isim bersambung dengan dhamair kena tambah hu di belakang. Jadi Ahmad yumarisu hiwayatahu fil mal'a. Jelas? Okey, nombor 2. Huma. Dia dua orang lelaki. Huma yumarisani hiwayatahuma fil astad. Huma, dia dua orang lelaki, yumarisani, sedang melakukan hobi dia berdua di astad. Apa makna astad? Stadium. Okey? Stadium. Okey, kita tengok dekat bahagian fi'il dia. Apa yang ditambah untuk huma, dua orang lelaki? Ya di hadapan dan alif nun di belakang. Yumarisani. Ketika isim bersambung dengan dhamair, dia kena tambah huma. Tengok hobi ni, hobi siapa? Hobi dia berdua, sebab tu kena dua orang lelaki, sebab tu kena tambah huma. Jadilah huma yumarisani hiwayatahuma fil astad. Sama juga konsepnya ketika kita letak nama. Contohnya huma ni dia tak jelaskan siapa, tapi kita tahulah dua orang lelaki. Ni dia dah letak nama Ahmad wal Muhammad. Siapa Ahmad wal Muhammad ni? Dua-dua ni lelaki. Dia berdua lelaki. Yumarisani hiwayatahuma fil astad. Sama juga konsep dengan huma atas ni. Penambahan ya di hadapan, alif nun di belakang untuk fi'il mudhari'. Kemudian ketika isim bersambung dengan dhamair menunjukkan kepunyaan, sama juga. Huma ni tadi sama je. Jelas? Okey, seterusnya kita masuk pula bahagian hiya. Hiya ni siapa? Dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Bagaimana? Hiya tumarisu hiwayataha fil ghurfah. Dia melakukan hobinya di ghurfah, bilik. Nur Aisyah. Siapa ni? Nur Aisyah. Baru masuk. Baru bangun tidur ke apa? Kita dah separuh jalan dah ni. Okey, kemudian contoh hiya. Hiya tumarisu. Apa makna tumarisu tadi? Melakukan. Dia melakukan. Ketika fi'il untuk hiya kena tambah ta di hadapan, tumarisu. Kemudian ketika isim menunjukkan kepunyaannya kena tambah apa di belakang? Ha untuk perempuan Hiya ni ha dan alif. Jadilah hiwayataha. Okey, sama juga nombor 2 ni. Sama je konsep dengan hiya ni. Hiya ni tadi tak jelaskan siapa nama dia. Sekarang dijelaskan nama dia Maryam. Maryam sedang melakukan hobinya di bilik. Maryam tumarisu hiwayataha fil ghurfah. Sama juga fi'il dia kena tambah ta. Kemudian isim sambungan dhamair dia kena tambah ha di belakang. Jelas? Okey, kita masuk bahagian huma. Huma ni apa? Dia berdua, dua orang perempuan. Okey, huma tumarisani hiwayatahuma fil bait. Dia berdua melakukan hobinya di bait. Apa makna bait? Rumah. Dia berdua sedang melakukan untuk perempuan penambahan ta di hadapan dan alif nun di belakang. Tengok huma yang untuk lelaki tadi. Dia tambah apa? Bezanya apa? Kalau lelaki, dia dua orang lelaki kena tambah ya di depan, alif nun di belakang. Kalau untuk perempuan, huma kena tambah ta di hadapan dan alif nun di belakang. Jadi bezanya apa? Bezanya ta di depan tadilah. Kalau huma kena tambah ya. Huma lelaki kena tambah ya. Huma perempuan kena tambah ta. Faham tu?
Okey, kemudian ketika isim nak bersambung dengan dhamair, menunjukkan kepunyaan, hobi dia berdua, perempuan kena tambah huma. Sama juga dengan lelaki, huma. Okey, hiwayatahuma fil bait. Okey, yang pertama ni dia tak jelaskan siapa. Yang kedua ni dia dah jelaskan Maryam dan Zainab. Maryam dan Zainab ni siapa? Dua orang perempuan kan? Huma, betul tak? Okey, jadi bila huma samalah. Tambah ta di depan, alif nun di belakang ketika fi'il mudhari'. Kemudian ketika dhamma mutasilah kita kena tambah huma di belakang. Hiwayatahuma. Jelas? Baik. Saza guna juga misal yang sama. Azhabu ilal jami'ah ma'a sodiki. Kita bagi sama je. Tapi kena tukarkan kepada huwa. Dia seorang lelaki. Bagaimana? Kita tengok dulu fa'il dia. Kita tengok dia punya isim yang bersambung dengan dhamair. Okay, yang pertama, huwa. Macam mana nak tukarkan fa'il ni kepada huwa? Huwa kena tambah apa? Ya di hadapan. Jadilah yazhabu. Ni sama je. Ila al-jami'ah ma'a. Okay, sodikun tadi. Sodikun ni sahabat. Sahabat siapa? Sahabat dia. Seorang lelaki. Kena tambah apa kat belakang? Hu. Jadilah sodikuhu. Yazhabu ilal jami'ah ma'a sodikuhu. Ini untuk huwa. Untuk huma, dua orang lelaki. Okay, kat sini contohnya saya letak nama. Nama Muhammad wa Zaid. Dia dua orang lelaki kan? Muhammad wa Zaid. Dia berdua pergi ke universiti. Macam mana letakkan dia punya fa'il ni? Kalau huma lelaki kena tambah ya di hadapan, alif nun di belakang. Jadilah yazhabani. Yazhabani ilal jami'ah sama je. Ma'a bersama sodik. Sahabat. Sahabat siapa? Sahabat dia dua orang lelaki. Kena jadi ma'a sodik kuhuma. Kuhuma. Muhammad wa Zaid yazhabani ilal jami'ah ma'a sadiquhuma. Okey, kemudian untuk hiya. Hiya ni siapa? Dia seorang perempuan. Contoh yang kita letak nama Zainab. Zainab ni siapa? Hiya lah kan. Zainab ni dia seorang perempuan sedang pergi. Cuba nak tukarkan dia punya fa'il tu. Kalau perempuan, kena tambah apa? Ta di depan. Hiya tazhabu ilal jami'ah ma'a sodik. Sahabat. Sahabat siapa? Sahabat dia seorang perempuan. Hiya. Kena tambah apa? Jadi apa? Sodikuha. Jelas? Zainab tazhabu ilal jami'ah ma'a sodikuha. Okay. Kemudian untuk dia dua orang perempuan. Huma. Okay, contohnya kita letak nama Zainab siapa? Fatimah lah senang. Zainab wal Fatimah. Okay, Zainab wal Fatimah ni pergi. Ketika huma perempuan, kena tambah apa? Ingat tak tadi dalam buku tu? Penambahan ta dan alif nun di belakang. Jadilah tazhabani. Huma perempuan dengan huma lelaki apa bezanya? Huma perempuan depan kena tambah ta, belakang ya nun. Kalau lelaki
Ya di depan, alif nun di belakang. Jelas? Okay, kita tengok Huma tadi. Zainab wal Fatimah tazhabani ilal jami'ah, ke university, ma'as Sadiq, bersama sahabat. Sahabat siapa? Sahabat dia, dua orang perempuan. Sama juga dengan lelaki. Kena tambah Huma. Sadiku Huma. Okay, jelas? Nah, siapa nak screenshot? Screenshot lah sekarang. Okay. Siapa yang tak jelas lagi, boleh DM Ustazah. Okay, hari ni Ustazah di Insta famous sekejap. Okay. Nanti Ustazah akan buat kerja dalam island. Siapa yang tak buat kerja dalam island tu, Ustazah kasih tempoh dalam masa sehari je, 24 jam ni. Kena siapkan kerja yang macam ni. Ni macam ni. Ustazah akan kasih satu misal. Kemudian kamu tukarkan je. Antan tuma antum, antian tuma antuna, ananu, sampai nahnu Ustazah kasih Sebabkan ni sampai dah separuh jalan ni baru 13 yang online. Siapa yang baru join ni? Ramai juga ni. Husna, Awex ni, Naimah, Nurbarira, Nirain. Siapa Nirain ni? Ni yang baru-baru join ni, tengok balik. Siapa yang tak buat kerja, saya anggap dia tak datang lah Okey, kita masuk muka surat seterusnya. Muka surat 30. Al-A'dad. Minggu lepas ke 2 minggu lepas, kita dah hafal Al-A'dad ataupun bilangan daripada 100 sampai 1000. Betul tak? Sebelum ni kita dah hafal 100 sampai 1000. Kenapa nak guna Google Classroom pula? Aduh, hari ni kita guna Insta Live je dulu. Okay, so Ustazah pun tak tahu mana satu platform yang lebih okey. Instagram ni orang kata guna data tinggi lah. Ustazah tak tahulah. Hari tu semalam minta Insta Live ni kan. Okay. Untuk adat 1000 sampai 10,000. Okay, untuk level 2 ni memang kita akan belajar daripada 100. Kira satulah, 1 sampai 10,000. Paling maksimum pun 10,000 ni pun mungkin akan ada 10,300 ke 10,000 lebih lah. Okay, jadi kat bilik masing-masing hafal Untuk 1000, alf. 2000, alfani. 3000, salasah alaf. 4000, arba'ah alaf. 5000, khamsata alaf. 6000, sittata alaf. 7000, sab'ata alaf. 8000, samaniyata alaf. 9000, tis'ah alaf. 10,000, asyara alaf. Okey, untuk yang adat ni pula, ni hafal lah masing-masing Ustazah nak jelaskan macam mana kita nak buat sekiranya 1001, 1002, 1003 dan sebagainya. Okey. Contoh 1001, 1020, 2034, 3045, 4000, 56, 5,000, 670, 6,000, berapa? 6,770,
Kebanyak sangat contoh. Tak apa, kita kasih ni dulu. Okay. Nampak tak Okay, contoh. Mula-mula sekali kita nak tahu, kita kena tahu bagaimana nak tukarkan nombor ke dalam bahasa Melayu contohnya lah kan, sebab takut nanti ada yang keliru. Jadi sama je kedudukannya. Kalau sini 1, sini pun kena 1. Titik ni apa? 0, 0, 1. Bahasa Melayu sendiri pun kita tahu dah lah 1001. Apa dia? Contohnya ni 1, ni 0, ni 2, ni 0. Jadi berapa? 1020. Ni nombor 3 ni 2, 0, 3, 4. 2034. Ni 3, 0, 4, 5. 3045. 4, 4056. Is it? Okay ni 5, 6, 7, 0. Ni 6, 7, 8, 9. Okay. Okay, macam mana kita nak ni? 1001 contohnya. 1001 kita kena buat. Dia sama. Okay. Untuk bahasa Arab ni kita kena sama macam bahasa Melayu. Kalau kita sebut 1001, kita akan sebut 1000 dulu ke 1 dulu baru 1000? Kita akan sebut yang besar dulu kan, 1001. Contohnya 2034. Kita akan ambil 1000 dulu. Betul tak? Kita akan ambil tempat 1000 dulu. Kemudian yang paling besar lagi apa? Ratus. Lepas tu baru kita ambil puluh. Sa. Kan? Ni untuk bahasa Melayu. Tapi untuk Arab, kita akan tulis sama juga. Yang pertama sekali, yang paling besar 1000, ratus, puluh dan sa. Tapi untuk puluh dan sa ni, dia lain sikit. Kita akan ambil sampai dekat puluh dan sa ni, kita akan ambil sa dulu, baru puluh. Okay. Maksudnya kita akan ambil 1000, ratus, sa dulu, baru puluh. Sebab apa? Ni dia puluh-puluh ni dekat sini, satu tempat ni. Okey. Contoh tadi 1000 satu tadi. Okey, untuk Arab 1001 macam mana? Kita ambil yang 1000 dulu. Ini bahasa Melayu tau, 1001 ni, bukan bahasa Arab. 1001 ni kita akan ambil 1000 dia. 1000 nya apa? Satu kau balik lah. Bahasa Arab kan pening pula. 1001. Okey, 1000 nya apa? 1000. Bahasa Arab tadi 1000 apa? Alf. Alf. 1000. Setiap kali ada yang dekat space-space ni, kita tambah wa tau. Wa, wa dan wa. Memang kena tambah wa. Tak macam Melayu. Melayu tak perlu wa, wa, wa. Okey, jadi alf. Kemudian wa. 101. 001. 1001. Alf, wa. Sebabkan ratus tak ada, tak payah buat ratus. Sa tak ada. Yang ada sa kan. Jadi sa yang terakhir. Alf, wa, wahid. Mana yang tak ada, contohnya ratus, 10 tak ada, ignore je lah, biar je. Alf, wa, wahid. Jadilah 1001. Kemudian 1000.
Contoh tadi 1020. 1000 apa? Yang paling besar apa dia? Tempat apa? Ribu. Kan? Ribu. 1000 bahasa Arab apa? Alf juga. Alf. Tempat ratus tak ada. Kosong kan? Tempat ratus ni kosong. Tempat puluh. 20. Kita ambil, kalau sah tak ada, kita ambil puluh terus. Alf wa ishrun. Dan 20. Jadilah 1020. Okey, kemudian tadi 2304. Tengok tempat ribu. Tempat ribu ada berapa? 2000. 2000 bahasa Arab apa? Alfani. Okey, alfani 2000. Kemudian bila nak pindah rumah, kita kena letak wa dulu. Tengok tempat ratus. Ratus kosong, tak ada. So ignore kan. Biarkan yang tempat ratus. Terus ambil yang puluh. 34. Bila 34, kena ambil yang kecil. Ambil yang sa dulu. Bila sa ni kan 4. Wa arba'ah. Wa apa? 30 apa? Wa salasun. Okay. Alfani wa arba'ah wa salasun. Okay, jelas? Kemudian contoh seterusnya 3000. Saya ambil yang besar banyak sikit lah. 3670. Bahasa Melayu pula. 3670. Okey, 3000. Tengok tempat paling besar, 1000. 3000 apa dia? Salasa alaf. Lepas tu nak pindah tempat, kena letak wa. Tengok tempat ratus. Ratus ni apa? 600. Wa 600 bahasa Arab. Wa sittu mi'ah. Kemudian tengok tempat yang seterusnya. Sa tak ada. So kita ambil terus 10. 70. Wa 70 bahasa Arab. Sab'un. Jadilah salasa alaf wa sittu mi'ah wa sab'un. Okey, kita bagi contoh lain. 6 7 8 9. Kita tengok kat tempat yang paling besar, 1000 dia, 6000. 6000 bahasa Arab apa? Sittata alaf. Sittah alaf. Bila nak pindah, kena tak wa. Tengok tempat ratus. Ada ratus tak? Ada. Berapa ratus? 700. Bila 700, ingat tak? Sab'u mi'ah. Wa. Tengok tempat puluh. 89. Sebabkan 89 ni ada sa, kita ambil yang sa dulu, yang kecil dulu. Wa tis'ah. Ni berapa ni? 70 kan? Okey. Wa 70 bahasa Arab. Sab'un. Jadilah sita alaf wa sab'ah wa sab'u mi'ah wa tis'ah wa sab'un. Okey. Contohnya kita kasih 10,000. Bahasa Melayu pula. 10,555. Okey, 10,000 apa? 10,555. 10,000 bahasa Arab apa?
Asyara alaf, kita ambil paling besar sekali. Asyara alaf. Kemudian 4,000. Ni kosong kan? Kosong biarlah. 4,000 asyara alaf. Wa 5,000. Khamsata alaf. Wa sorry sekejap. 10,000. Ni saya tukar. 5. Apa yang saya pening lah ni? Sekejap. Okay. Sorry. Kalau nak buat 10,555, kita kena tak boleh letak ribu lah. 10,000 asyara alaf. Ni kita dah buat ni 10,000. Kemudian ni 400. 1,000 tak ada. 400 wa 500 apa? Khamsu mi'ah. 500 kan? Khamsu mi'ah. Kemudian 55. Bila ada 5 sah pun ada 5, kena ambil yang kecil dulu. Wa khamsu mi'ah wa khamsa wa 50 khamsun. Jadilah asyara alaf wa khamsu mi'ah wa khamsah wa khamsun. Okay, jelas? Okay, siapa nak screenshot? Screenshot sekarang. Okay. Okay, itu sajalah untuk kelas kita hari ini. Kemudian muka surat 31 buat sendiri ya. Hayya nuraji' ad-darsa ma'an. Marilah kita nuraji' mengulang kaji pelajaran bersama-sama. At-tadribat, latihan. Latihan yang pertama muka surat 31 ni. Ihtar ijabatus sahihah. Pilih jawapan yang betul. Okay, nombor 1. Hobi bahasa Arab apa? Alif ke? Ba ke? Jim? Kamu buatlah. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Boleh? Pilih je. Kalau alif, bulatkan alif. Kalau ba, bulatkan ba. Jim, bulatkan jim. Okay, kemudian muka surat 32. 32 ni dia suruh wafiq. Padankan. Okay, kamu padankan je. Kita dah belajar dah dalam bab ni. So, jangan kata tak faham maksud padankan je. Yang pertama, hal hiwayatuka jaulah. Adakah hobi awak melancong? Betul, betul pula. Adakah hobi awak melancong? Apakah jawapan yang sesuai? Pilihlah. Beres? Okay, muka surat 33. Jim, ratib. Alamak, ada jawapan pula Okay, ratib kalimat litakuna jumlah mufidah. Summa uktubuha. Ratib, ratib susun ayat menjadi jumlah yang sempurna. Kemudian tuliskannya. Contoh yang pertama, yuma lisani hiwayatun huma fil masa. Okay, apa yang perlu letak dekat awal ayat? Yuma lisani ke, hiwayah ke, huma ke dan sebagainya. Dah pernah buat kan level 2 dah. Okay. Kemudian ni pun sama. Untuk dal, istabdil kama fil misal. Tukarkan sama seperti contoh. Contohnya misal, Musa yumarisu hiwayah fil bahri. Musa melakukan hobi di sungai. Jadi apa yang tukar? Contohnya dia minta suruh tukar kepada anta.
Jadi anta tumarisu hiwaya fil bahri. Kena samalah, kena tally lah anta dengan fi'il ni. Sama juga al-bait. Kalau al-bait ni tukarkan je. Anta tumarisu hiwaya fil bait. Okey? Anti tukarkan fi'il pada anti, fi'il mudhari' ke anti. Antuma tukarkan fi'il mudhari' tu kepada antuma. Huwa sama, huma pun sama. Jelas? Kemudian yang bawah ni uktub a'das bi kalimat. Dia suruh tuliskan nombor-nombor tu tukar kepada perkataan. Tu berapa nombor satu tu? 1000. 1000 bahasa Arab apa? Kedua 8000. Ketiga 10000. Okey? Nanti Ustazah akan buat homework kat dalam island. Kamu buat je. Ustazah akan buat exercise untuk fi'il mudhari' tadi. Kemudian untuk nombor ni Ustazah akan kasih lah nombor-nombor macam ni. Ustazah kasih nombor-nombor macam ni. Okay, kamu terjemahkan kepada perkataan. Kemudian siapkan exercise dalam buku. Surat 32 sampai 34. Jelas? Okay, misal kata kamu tak tahu macam mana nak upload kat dalam island, kamu boleh je. Kamu buat dalam buku macam ni. Lepas tu kamu snap gambar. Kemudian kamu upload gambar tu ke dalam island. Okay, so Azhar pernah buat dekat student sebelum ni. Dia upload je homework dia. Apa yang dia tulis kat dalam buku tu kat dalam island. Okay, asal kamu buat Okay, dah sampai akhir kelas pun. Baru siapa nama dia ni? Baru 12 orang. So nak tahu siapa nama. Itulah kamu punya Instagram ni pula semua nama pelik-pelik. Tengok je siapa yang ada ni. Sekejap sekarang pukul apa? Saya masa sikit. Baru pukul 9.30 kan. Okay, nombor 1 yang hadir kelas online kita ni Wak Jang. Nanti terangkan siapa Wak Jang ni. Siapa tahu Wak Jang ni? Akil ke, Alif ke, Syahadan ke? Wak Jang. Kedua, siapa ada? Batrisya. Kemudian Alia Omar. Nanti saya nak tahu siapa mempunyai IG ni. Keempat, Syuaila. Jiha. Oh, ada nama 2 orang Siapa ni? Jiha Tasha. Nurul Ashikin. Nurul Aina 01910 JK. Ame Hazat. Kidono. Nama pelik-pelik dah. Kidono. Zunse. Shazrina. Ina Liza panjangnya. 13. Matshaw Jiha dah ada, Kido dah ada, Mats dah ada. Zu ni 13 ke 15 ni? Tiba-tiba 15 pula Syuh dah ada, Mats dah ada.